kini, yang bekerja ya juga ibu dan istri. Cabaran ditangani semua demi diri dan keluarga. Seiring sejalan. Masuk topik. Akar kemerdekaan Malaysia pada hari ini adalah apa yang telah dicorakkan sejak beratus tahun dahulu oleh watan dan para leluhurnya. Justeru, melupakan kesinambungan sejarah lalu itu adalah suatu kesalahan dan keaiban yang sebenarnya merugikan bangsa Malaysia. Sejarawan telah membuktikan bahawa leluhur Singapura berasal daripada tanah Melayu dan gugusan Kepulauan Melayu. Namun, citra yang dibawa oleh Singapura pada hari ini seolah-olah negara kota itu tiada kaitan dan keserasian dengan budaya leluhurnya dahulu. Menarik topik Nona pada hari ini, kita akan kongsikan tentang cabaran keterlestarian etika dan peradaban. Mega-mega menghiasi angkasa, makin senja, makin menawan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Mari sini menambah ilmu pengetahuan. Saya, Nur Syifa binti Aliasa, akan membincangkan tentang cabaran dan keterlestarian peradaban. Cabaran keterlestarian etika dan peradaban. Definisi umum keterlestarian: keupayaan mengekalkan sesuatu atau memastikan kewujudan atau memanjangkan. Dalam konteks ini, keterlestarian etika dan peradaban bermaksud satu usaha berkaitan etika, adab dan nilai-nilai baik yang bersifat lokal dan global oleh masyarakat Malaysia yang dilakukan secara sedar, konsisten dan berterusan. Terdapat 3 cabaran membangunkan masyarakat yang beretika dan berperadaban yang akan saya bincangkan pada hari ini, iaitu cabaran politik, cabaran ekonomi dan cabaran sosial. Cabaran politik dalam membangunkan masyarakat yang beretika dan berperadaban ialah kebebasan bersuara dan pembinaan masyarakat yang sivil, pembinaan budaya politik dan demokrasi yang matang, kerajaan yang telus dan menjaga kepentingan nasional, semangat cintakan negara, kurang penghayatan dalam aspek kenegaraan dan politik berasaskan kaum lawan politik permuafakatan. Seterusnya, cabaran ekonomi. Keperluan dan kehendak masyarakat Malaysia masih belum dipenuhi, mengurangkan jurang yang lebar antara kaya dan miskin, mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat dan generasi muda, keseimbangan ekonomi, pengetahuan, inovasi dan R&D, research and development, peningkatan kepada kualiti dan kemampanan hidup, dan ekonomi pertanian, krisis makanan dan keselamatan. Selain itu, cabaran sosial dalam membangunkan masyarakat yang beretika dan berperadaban pula ialah isu-isu berkaitan integriti di pelbagai sektor awam dan swasta, pengukuhan perpaduan antara etnik dan integrasi nasional, masalah sosial seperti jenayah dan juvana, kurang penghayatan agama, membanteras ekstremisme dalam bentuk perbuatan dan pemikiran, termasuklah Calvinisme, iaitu kepercayaan yang patriotik, berlebihan dan membuta tuli dalam keunggulan dan keberanian nasional dan perkauman. Transformasi pendidikan ke arah permantapan modal insan, perpaduan dan integrasi nasional, peningkatan kesihatan dan kesejahteraan rakyat dan penghayatan seni budaya tempatan lawan budaya luar yang bersifat hedonisme. Dalam menghadapi zaman modernisasi kini, terdapat beberapa isu yang penting mengenai cabaran psikologi dan pembinaan karakter. Antaranya ialah pembinaan jati diri bangsa Malaysia, mengurangkan stereotip, prejudis, etnosentrisme dan bias antara kaum, meningkatkan semangat kesatuan dalam kepelbagaian, minda kelas pertama lawan minda kelas ketiga, keutuhan moral dan integriti, chauvinis lawan rahmatan lil alamin dan kearifan tempatan. Dalam pada itu,
Cabaran globalisasi pula merangkumi data dan maklumat raya yang tidak ditapis dan berlegar-legar dalam ruang terbuka yang sangat mudah diakses oleh pengguna pelbagai golongan. Idea-idea negatif seperti sekularisasi, ajaran sesat dan liberasi yang mudah disebarluaskan tanpa sekatan. Kebebasan bersuara tanpa batas dan dunia tanpa sempadan menerusi pelbagai platform media sosial. Dan yang terakhir, meningkatkan gejala buli dalam ruang cyber yang terbuka. Tambahan pula, mengenai cabaran alam sekitar, ia merangkumi pencemaran laut, udara dan darat, eksploitasi sumber-sumber alam sekitar secara tidak terkawal dan haram, isu-isu biodiversiti, kepupusan pelbagai jenis flora dan fauna akibat perubahan iklim, kehidupan flora dan fauna yang terancam akibat pembalakan, pertanian pindah dan pemburuan haram. Dan akhir sekali mengenai cabaran dari segi sains dan teknologi, ia merangkumi isu-isu etika dan profesionalisme dalam kalangan saintis dan penyelidik, penggunaan drone, satelit dan teknologi militeri dalam peperangan massa, penyelidikan dan pembangunan berasaskan kehendak dan bukan keperluan manusia. Yang terakhir, penggunaan bahan-bahan kimia terlarang dalam pembuatan ubat-ubatan. Keterlestarian merupakan suatu usaha yang berkaitan etika dan ada nilai-nilai baik yang bersifat lokal dan global oleh masyarakat Malaysia yang dilakukan secara sedar, konsisten dan berterusan. Kehidupan yang mapan pula bermaksud penghidupan yang produktif dan bertanggungjawab dengan mengimbangi keperluan ekonomi, budaya dan alam sekitar untuk keperluan pada hari ini tanpa menjejaskan keperluan generasi akan datang. Strategi dan langkah kelestarian etika dan peradaban mempunyai 3. Okey, untuk yang pertama, membina pemikiran dan sikap yang betul terhadap etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat. Bermula era pemerintahan Melayu baru, 2 subjek wajib di peringkat pengajian mula diperkenalkan oleh kerajaan oleh KPM, iaitu subjek pertama, etika dan peradaban dan falsafah dan isu-isu semasa. Subjek ini diperkenalkan bertujuan untuk melahirkan pelapis untuk masa depan yang mempunyai fikiran yang kritis, kreatif dan inovatif dan sekaligus memiliki akhlak dan nilai etika yang tinggi. Okey, untuk yang kedua, menjunjung tinggi budaya ilmu, nilai-nilai moral, akhlak dan integriti. Membina manusia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan keinsanan hanya dengan jalan ilmu. Budaya ilmu dibentuk menerusi gelombang kesedaran ilmu untuk berilmu. Tanpa ilmu, manusia akan tak beradab dan ilmulah yang dapat menentukannya untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga, keazaman politik dan pemertabatan etika dan peradaban. Kepimpinan yang beramah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepimpinan yang tak beramah akan mencetuskan ketidakstabilan politik, ekonomi dan sosial. Kelangsungan sesebuah kerajaan ataupun pemerintahan ditentukan oleh sifat seperti amanah, keadilan, kesederhanaan dan keberanian walaupun pemerintahnya tidak beragama. Amat sukar untuk menarik pelabur ataupun pelancong jika tidak mempunyai pemimpin yang terbaik. Keterlestarian etika dan peradaban dapat dijana melalui berbagai cara dan kaedah. Semua pihak perlu bertanggungjawab dalam memastikan etika dan peradaban wujud dalam sesebuah masyarakat. Mari kita lihat huraian bagi keterlestarian etika dan peradaban melalui kebudayaan kebangsaan.
Kebudayaan adalah suatu cara hidup yang di dalamnya mengandungi pelbagai elemen ketara maupun tidak ketara. Terdapat suatu dasar yang menjadi tulang belakang kemakmuran bersama rakyat Malaysia, iaitu dasar kebudayaan kebangsaan. Kebudayaan kebangsaan itu amat penting dalam membina watak dan jati diri Malaysia. Dengan memberikan sokongan kepada bahasa Melayu, akan memastikan bahasa Melayu akhirnya diterima oleh semua komuniti sekaligus menyatukan pelbagai komuniti di Malaysia. Pandangan sinis terhadap peranan bahasa Melayu dalam membangunkan peradaban ditentang oleh pejuang-pejuang bahasa Melayu. Sehingga kini, krisis keyakinan terhadap bahasa Melayu masih berlaku sedangkan banyak negara lain di dunia telah membuktikan bahawa bahasa kebangsaan bukan sahaja mampu membina perpaduan malah peradaban tinggi. Jepun, Korea Selatan, Perancis dan Jerman telah membuktikannya. Dalam konteks Malaysia, bahasa Melayu adalah jiwa bangsa Malaysia. Membiarkan bahasa Melayu dan martabat kedudukan bahasa Inggeris akan hanya menjarakkan hubungan kaum di Malaysia. Seterusnya, keterlestarian etika dan peradaban melalui kesepaduan sosial. Sejarah telah membuktikan bahawa nenek moyang kita pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dapat hidup harmoni dengan orang-orang yang bukan Islam dan tiada konflik dan perseteruan antara orang tempatan dan orang luar. Untuk mencapai kesepaduan sosial yang ampuh dan jitu, sememangnya memerlukan pengorbanan tinggi dan bukan sedikit. Tan dalam Mujahid 2009 berpandangan proses perpaduan tidak mungkin tertegak tanpa satu penarafan terhadap gagasan negara bangsa yang menjadi tonggak terbina dari asasnya semua aktiviti budaya, pendidikan, ekonomi dan politik negara. Kesemua aktiviti ini melahirkan sesuatu yang bersifat kebangsaan dan bolehlah ia dianggap sebagai identiti kebangsaan yang mengambil kira keunikan dan kepelbagaian dalam negara kita. Pelbagai usaha telah, sedang dan akan diusahakan di pelbagai peringkat bertujuan untuk membina kesepaduan, integrasi dan perpaduan antara masyarakat. Pada peringkat negara, kerajaan telah menubuhkan jabatan yang berkaitan dengan perpaduan seperti Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. JPNIN telah menggubal pelan tindakan perpaduan dan integrasi nasional dengan merancang pelbagai usaha untuk memupuk dan mempertingkatkan lagi perpaduan dan integrasi nasional melalui pelbagai strategi seperti strategi persefahaman politik, strategi keseimbangan ekonomi, strategi sistem pendidikan, strategi penggunaan bahasa kebangsaan, strategi kepercayaan agama dan lain-lain. Pelbagai dasar turut diperkenalkan yang antara lain bertujuan untuk mengukuhkan kesepaduan, perpaduan dan integrasi masyarakat Malaysia seperti Dasar Pembangunan Nasional, Dasar Sosial Negara, Dasar Kebudayaan Kebangsaan dan lain-lain. Seterusnya, keterlestarian etika dan peradaban melalui amalan dan penghayatan rukun negara. Pengumuman bahawa Malaysia akan mempunyai ideologi kebangsaan dibuat oleh Tan Sri Ghazali Shafie pada Julai 1969, 2 bulan selepas berlakunya rusuhan Mei 1969. Ini merupakan satu lagi pendekatan oleh kerajaan Malaysia untuk menangani kerenggangan hubungan kaum di Malaysia. Ia merupakan satu amalan pragmatik baharu untuk mencapai integrasi dan perpaduan nasional serta mengukuhkan status quo dan kuasa pihak pemerintah. Perkara ini digambarkan sebagai usaha membantu kerajaan dalam menarik masyarakat dan memimpin mereka ke arah perpaduan. Dalam perspektif etika dan peradaban pula, rukun negara menjelaskan bahawa kelima-lima rukun ini adalah bersifat pakej dan seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. Ia menunjukkan bahawa untuk menjadi sebuah negara yang beretika dan berperadaban, maka setiap rakyat perlu berhubungan dengan Tuhan dan manusia dengan sebaiknya serta mematuhi kedaulatan undang-undang di mana-mana sahaja. Pelengkap kepadanya adalah kesopanan dan kesusilaan. Inilah karakter yang membezakan antara masyarakat yang beretika dan berperadaban dengan yang sebaliknya. Falsafah pembangunan negara. Peningkatan kesedaran insan akan bertanggungjawab terhadap pelbagai hakikat dan perkara mengikut urutan keutamaan yang sah dan amal perbuatan yang ikhlas, berhikmah, berani, sederhana dan adil. Bukan sekadar mematlamat pembangunan ekonomi semata-mata, iaitu menggunakan petunjuk-petunjuk ekonomi dalam mengukur maju dan mundurnya sesebuah masyarakat. Pembangunan dan kemajuan manusia dilihat dalam 4 perkara utama, iaitu kebebasan, keadilan, akhlak dan kebahagiaan. Peranan agama dan sistem kepercayaan.
Ajaran dan nilai-nilai Islam boleh diringkaskan kepada prinsip umum yang mengamalkan segala kebaikan dan mencegah dari melakukan kejahatan. Nilai Islam juga boleh difahami menerusi penjelasan konsep-konsep seperti amalan baik dan perbuatan jahat, pahala dan dosa, syurga dan neraka. Nilai-nilai yang sejagat merangkumi pelbagai aspek kehidupan termasuklah hidup berdisiplin, rajin bekerja, semangat kejiranan, menjaga kebersihan, memupuk budaya ilmu menerusi penyelidikan, penulisan dan rajin membaca, mengembalikan maruah bangsa, berdikari, kepimpinan melalui teladan, bersih, cekap dan amanah. Agama dan kepercayaan juga mengajar penganutnya peranan dan tanggungjawab individu sebagai anak, ibu bapa dan pemimpin. Pembangunan model insan dan masyarakat minda kelas pertama. Terdapat 8 teras dasar pembangunan model insan. Yang pertama, menambah baik sistem penyampaian dan latihan. Yang kedua, memperkasakan sekolah kebangsaan sebagai sekolah pilihan. Yang ketiga, merapatkan jurang sekolah bandar dan luar bandar. Yang keempat, membangunkan universiti yang bertaras antarabangsa bagi memenuhi keperluan pasaran. Yang kelima, meningkatkan peluang pendidikan, latihan dan pembelajaran. Yang keenam, membangunkan masyarakat yang kreatif dan inovasi. 7 adalah mengukuhkan perpaduan nasional dan masyarakat. Dan yang akhir sekali iaitu yang ke-8, iaitu meluaskan forum perbincangan antara kerajaan, sektor swasta, ibu bapa dan masyarakat. Seterusnya, bagi kata kunci memacu sebuah masyarakat minda kelas pertama sekaligus mengukuhkan etika dan peradaban. Mempunyai 11 kata kunci. Yang pertama, bijaksana. Yang kedua, berpengetahuan. Yang ketiga, berdaya saing. Yang keempat, budaya kerja cemerlang. Yang kelima, berintegriti dan bermoral. Yang keenam, menghargai budaya, kesenian dan warisan sejarah negara. Yang ketujuh, beridentiti nasional. Yang ke-8, jati diri kukuh. Yang ke-9, budaya wacana kritis. Yang ke-10, prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Dan yang akhir sekali, yang ke-11, kesetiaan kepada raja dan negara. Akhir kata, keterlestarian etika dan peradaban merupakan suatu perkara yang amat penting dan mesti dipertahankan selamanya. Keterlestarian banyak bergantung kepada akar dan tradisi yang telah terbina sejak ratusan tahun dahulu. Bukan mudah untuk membina dan membangunkan etika dan peradaban kerana ia memerlukan proses yang sangat panjang. Bagaimanapun, dengan formula yang betul, pemimpin yang berintegriti dan rakyat yang bijaksana, kita mampu merealisasikan cita-cita yang murni ini.